Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Syamira Sufri dalam langsung dari Parlimen. Hari ini soalan pertama akan dibangkitkan oleh Senator Datuk Bashir Alias yang meminta Menteri Pertanian dan Industri Makanan menyatakan langkah yang diambil oleh pihak kementerian bagi memudahkan rakyat memohon lesen nelayan dan adakah kementerian mewajibkan rakyat yang menjadikan aktiviti menangkap ikan sebagai pekerjaan sampingan untuk memiliki lesen nelayan. Soalan kedua pula akan dibangkitkan oleh Senator Insinyur Mat Nasir Hashim yang meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan cadangan penghapusan pusat-pusat perjudian haram di kawasan perumahan terutama di bandar-bandar. Baik, anda juga boleh melayari laman sesawang matlib.rtm.gov.my untuk mengikuti persidangan Dewan Negara secara langsung. Kita akan terus saja ke persidangan Dewan Negara bagi mendengar jawapan dari Menteri dan Timbalan Menteri berkaitan. Usul disetujukan. Ini saya terbantu tak ada. Kita lagi tak ada masalah. Tak apa, saya beri pertanyaan dulu. Pertanyaan bagi jawab lisan. Datuk Yang Berhormat Senator Datuk Haji Bashir bin Haji Alias. Silakan. Ada? Tak ada. Baik. Baik. Tak ada. Nombor 2. Datuk Seri Speaker, saya minta penjelasan. Oleh kerana Datuk Haji Bashir tidak ada, boleh tak soalan itu saya pangku? Maknanya tetap dikemukakan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Boleh. Saya mohon penjelasan daripada Speaker. Tak boleh berpatah mesyuarat, dia kena selesai satu persidangan sampai habis soalan terakhir baru boleh patah balik. Mesyuarat. Lepas mesyuarat ya. Tolong kawal. Lepas sekarang ya, lepas ya. Baik, kita sudah lalunya kita ya. Baik. Yang Berhormat Senator Tuan Muhammad Nasir bin Hashim. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Soalan saya nombor 2. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada YB Senator yang bertanya, dan memang menjadi tanggungjawab pihak Kementerian Dalam Negeri melalui Polis Diraja Malaysia untuk mengambil perhatian yang serius bagi menangani masalah perjudian haram di dalam negara kita, sama ada yang melibatkan premis-premis haram dan juga perjudian secara online. Sebab itulah Ketua Polis Negara telah sentiasa mengeluarkan arahan-arahan tertentu supaya tindakan penguatkuasaan terhadap kegiatan jenayah judi haram ini dapat kita benteras di dalam negara kita. Di antara lain, langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak Polis Diraja Malaysia adalah mengadakan operasi bersepadu bersama dengan agensi-agensi yang lain seperti SPRM dan juga pihak berkuasa tempatan, dan juga mengambil tindakan-tindakan undang-undang, penguatkuasaan undang-undang terhadap sindiket, ketua sindiket dan individu-individu yang terlibat, sama ada kita lakukan di bawah Akta Rumah Judi Terbuka 1957, di bawah Akta Pertaruhan 1953, dan juga tindakan yang lebih keras
yang kita ambil oleh pihak Polis Diraja Malaysia adalah mengambil tindakan undang-undang di bawah Akta Pencegahan Jenayah POKA 1959 dan juga Akta Pencegahan Pengubuhan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Haram Amla Papua 2001. Dan bagi premis-premis yang mempunyai utiliti seperti tenaga bekalan elektrik dan juga bekalan air, kita juga pihak PDRM bekerjasama dengan pihak Tenaga Nasional berhad supaya punca-punca bekalan elektrik ini dapat kita putuskan, dan juga bekalan air dengan pihak Jabatan Bekalan Air, dan juga judi secara online ini pihak Menteri Kewangan telah menjemput pihak KDN untuk bersama-sama membincangkan supaya akta baru atau satu undang-undang yang lebih kita perketatkan atau kita tambah baik untuk kita menangani masalah judi secara online. Izinkan saya jika dibenarkan oleh Datuk Timbalan Yang di-Pertua, setakat ini jumlah sindiket judian yang telah kita tumpaskan adalah 120 dan jumlah ketua sindiket atau ahli sindiket yang telah kita ambil tindakan di bawah POKA adalah seramai 240. Jumlah ketua sindiket atau ahli sindiket yang kita ambil tindakan di bawah AMLA adalah 4, dan juga premis perjudian yang telah kita batalkan permit perniagaan di bawah PBT adalah 33, dan bilangan premis yang telah kita buat pemotongan dengan kerjasama pihak TMB adalah sejumlah 133, dan permohonan sekatan laman web yang telah kita lakukan adalah laman web yang telah kita sekat di bawah SKMM adalah berjumlah 1,383, dan nilai wang yang telah kita rampas untuk tahun ini adalah berjumlah 4.9 juta, iaitu menghampiri 5 juta. Sekian, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail bin Mohamed, Menteri kita, dan ada Seri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya soalan tambahan daripada saya, Datuk Seri. Soalan saya, adakah kerajaan akan mengubah undang yang lebih ketat untuk kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan haram ini, seperti merotan dan sebagainya? Kerana yang saya lihat sekarang ini, undang-undang yang ada sekarang ini adalah terlampau lembut, dan mereka dengan cara mendenda mereka ini semacam tak efektif sangat. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Memang seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, kita pihak Kementerian Dalam Negeri sentiasa mempengaruhi dan berbincang dengan pihak Kementerian Kewangan yang telah mengeluarkan lesen, dan juga PBT yang mengeluarkan lesen perniagaan bagi sesuatu aktiviti perniagaan, dan kita juga telah berbincang dengan Menteri Kewangan, Kementerian Kewangan, iaitu perjudian secara online mesti kita perketatkan, kita tambah baik dari segi perundangan. InsyaAllah Yang Berhormat Senator, satu pandangan yang baik untuk kita rotan kepada mana-mana pihak yang terlibat judi haram ini. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih. Lagi, sila. Terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Seri Speaker. Terima kasih kepada Timbalan Menteri. Soalan saya ialah berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan pusat perjudian haram ni. Dia timbul tomahan dari kalangan masyarakat kerana kadang-kadang report yang dibuat terhadap polis-polis yang berdekatan ataupun pihak berkuasa yang berdekatan, tiba-tiba tindakan itu tidak boleh diambil. Kadang-kadang terpaksa datangnya daripada pihak yang berjauhan untuk ambil tindakan. Jadi apakah benar dakwaan yang berlaku selama ini terhadap kegiatan judi haram ini? Terima kasih kepada Datuk Seri. Terima kasih kepada Tok Guru saya, Yang Berhormat Senator. Kita memandang serius bagaimana anggota kita di lapangan sebagai penguatkuasa undang-undang yang
yang terlibat dengan memberi maklumat tertentu bila kita ingin mengadakan penguatkuasaan undang-undang seperti operasi dan sebagainya, kita tidak akan bertolak ansur. Sebab itulah isu-isu mengenai perjudian ini kita ambil tindakan yang tegas dan kita mestilah bekerjasama seperti agensi yang saya sebutkan awal tadi, iaitu Suruhanjaya Penjegah Rasuah Malaysia SPRM, dan juga yang melibatkan mengeluarkan lesen perniagaan pihak berkuasa tempatan dan juga SKMM yang kita mesti sekat dari segi akaun-akaun yang terlibat dengan perjudian secara online ini. Terima kasih Yang Hormat Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Hormat. Lagi? Tak ada, kalau tak ada. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail bin Mohamed telah menjawab soalan kita nombor 2 tadi. Terima kasih Yang Hormat. Dan sekarang saya pergi pada Yang Berhormat Senator Tuan Muhammad Zahid bin Muhammad Arif. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya mulakan dengan pantun. Payah rumput Sungai Udang boleh ditangkap ikan pelaga. Speaker menjemput soalan mendatang. Soalan saya nombor 3. Oh, terima kasih. Terima kasih. Nombor 3. Terima kasih atas soalan tadi. Yang Berhormat Senator Tuan Muhammad Zahid. Langkah-langkah jangka pendek yang diambil adalah DBKL menguatkuasakan peraturan 1 unit kediaman 1 letak kereta, iaitu di TLK tempat letak kereta dari tahun 2015 untuk semua. Berdasarkan garis panduan perancangan keperluan tempat letak kenderaan WPKL 2015, GPP TLK 2015, iaitu garis panduan kepada semua jenis kediaman bertingkat yang dibina selepas 2015 seperti rumah pangsa kos rendah, rumah pangsa kos sederhana, rumah mampu milik dan juga rumah kos tinggi melalui syarat di bawah Perintah Pembangunan ataupun Development Order. Yang keduanya, DBKL juga menyegerakan pembinaan tempat letak kereta bertingkat TLKB di kawasan berhampiran dengan flat. Butiran 14 TLKB dengan 7,784 lot parkir dalam jangka pendek adalah seperti berikut. 9 TLKB telah siap dengan parkir 4,649 lot parkir. 3 TLB dijangka siap dan beroperasi pada awal tahun 2021 dengan 2,420 lot parkir. Dan juga 2 TLB dalam perancangan atau awal pembinaan dengan jangkaan sebanyak 715 lot parkir akan dibina. Untuk menggalakkan mereka menggunakan kemudahan ini, pada masa ini pengguna diberikan diskaun sebanyak 50%, iaitu RM30 sebulan sebagai bayaran ke atas PAS bulanan. Bayaran sebenarnya adalah berjumlah RM60 sebulan dan ianya akan mula dikenakan pada tahun 2021. Charge minimum ini dikenakan selaras dengan kos penyelenggaraan bangunan TLKB. DBKL juga akan meletakkan nombor unit kediaman di lot parkir TLKB bagi mengelakkan monopoli parkir-parkir tersebut oleh unit yang mempunyai kenderaan yang melebihi daripada 1. Yang ketiganya, dalam jangka pendek, DBKL juga mengambil tindakan penguatkuasaan undang-undang seperti melakukan kompaun dan juga tindakan mengalih kenderaan yang menghalang laluan yang tersadai di lot parkir. Di setiap cawangan kita ada 11 petugas penguatkuasa. Pada tahun 2019 saja, sebanyak 2,196 buah kereta dan 507 buah motosikal yang buruk yang tersadai telah pun diangkut. Januari hingga 25 Ogos 2020, 1,062 buah kereta dan juga 190 motosikal tersadai telah pun dialihkan. Bagi halangan petak letak kereta di flat, tindakan diambil berdasarkan aduan, iaitu 2019 adalah 159 tindakan dan sehingga Ogos 2070 adalah 77 tindakan. Langkah jangka panjang pula, DBKL mengkaji perancangan dan keperluan lebih banyak TLKB di sekitar kawasan kediaman bertingkat. Kriteria dalam memilih kompleks letak kereta bertingkat adalah wujud keperluan yang tinggi dan terdapat tapak yang berdekatan serta sesuai dengan PPR ataupun PA, termasuklah milikkan tanah dan keutamaan diberikan kepada tanah milik Datuk Bandar. Yang keduanya,
dalam strategi jangka panjang adalah DBKL akan mengkaji perancangan dan keperluan pembangunan semula PA ataupun PPR dengan memastikan pembinaan tempat letak kereta yang mencukupi berdasarkan peraturan 1 unit kedaman 1 letak kereta, petak letak kereta. DBKL mengkaji pembangunan semula bagi 11 PA PPR berikut, iaitu PA Seri Johor, PA Seri Pulau Pinang, PA Seri Melaka, PA Taman Ikan Mas, PA Seri Labuan, PA Seri Pahang, PA Lok Kiew, PA Seri Sarawak, PA Setapak Jaya 1A, PA Seri Perlis 1 dan juga PA Seri Perlis 2. Dan langkah ketiga dalam jangka panjang adalah penyediaan sistem pengangkutan yang bersepadu di kawasan perumahan flat di Kuala Lumpur, termasuklah perkhidmatan bas percuma Go KL, iaitu di laluan First Mile untuk membawa penghuni yang tinggal di PPR dan juga PA ke stesen transit rail seperti sistem transit aliran massa MRT dan juga sistem transit aliran ringan LRT dan juga KTM komuter. Dan pada masa ini kita ada program My 30 ataupun hanya RM30 untuk perjalanan tanpa had selama 30 hari untuk semua perkhidmatan rail dan juga bas rapid Kuala Lumpur, iaitu termasuk MRT, LRT, monorail, BRT, bas rapid KL dan juga bus feeder MRT. Dan sehingga 16 September 2020, perkhidmatan bas percuma laluan First Mile telah pun memberikan perkhidmatan kepada 7 kawasan PPR dan 6 kawasan PA yang meliputi 11,021 buah rumah dengan anggaran 44,000 penduduk. Bas Go KL pula, iaitu laluan First Mile, juga memberikan perkhidmatan sekurang-kurangnya kepada 10 kawasan tumpuan penduduk B40. Bagi kategori pelajar sekolah, program My School Bus menawarkan perkhidmatan bas sekolah percuma bagi kawasan PA dan juga PPR dengan perumahan swasta kos rendah dan juga di sekitar wilayah persekutuan. Terima kasih. Terima kasih, Wabi. Soalan tambahan, Tan Sri Speaker. Saya mohon soalan tambahan. Sila. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Terima kasih kepada Menteri kerana memberikan jawapan yang agak memuaskan saya. Namun saya ingin bertanya, saya tertarik dengan penjelasan Menteri tadi bahawa masalah tanah menjadi hambatan. Maknanya kerajaan sedang melihat kawasan yang sesuai untuk dibangunkan parkir bertingkat. Tetapi boleh tak pada masa hadapan dalam masa kerajaan mahu membangunkan rumah-rumah pangsa ini mengambil kira bahawa kalau tanah menjadi hambatan, tanah keliling menjadi hambatan, boleh tak dibuat parking bawah tanah dan parking bertingkat? Maknanya saya kira itu boleh membantu untuk menyelesaikan masalah. Apa pandangan Yang Berhormat Menteri dalam hal ini? Terima kasih. Yang Berhormat Senator, seperti yang saya maklumkan tadi, adalah tanah yang bersesuaian. Kita akan berikan keutamaan kepada tanah Datuk Bandar, dan juga pada masa ini Yang Berhormat Menteri juga telah meminta DBKL untuk mengkaji tanah-tanah milik swasta juga yang boleh dibeli dan juga dibangunkan. Dan ianya adalah dalam perancangan mengenai sama ada di buat masa ini kita membina bertingkat di atas tanah, maka cadangan diberikan adalah di bawah tanah. Seperti dalam PSKL 20 ataupun Plan Struktur Kuala Lumpur 2040, perancangan TLK bawah tanah ini sedang dalam proses kajian. Kerana kita juga mengambil kaedah di mana kecerunan dan juga sebagainya, banjir dan juga sebagainya, tapi ianya adalah di bawah peringkat kajian. Dikaji. Terima kasih, YB. Lagi? Tok Sri, ada satu soalan lagi menarik pasal Kuala Lumpur ni. Sila. Yang Berhormat Menteri, di KL ni banyak terdapat parkir ataupun tempat simpan kereta private yang ada juga dikendalikan oleh foreigners, orang-orang luar, Bangla ke, Nepal ke semua. Jadi dalam konteks ni, adakah DBKL mengawal kadar yang dikenakan? Sebab ada yang kadar by hour, kadar by entry. Dan juga adakah DBKL juga mengawal tata cara keselamatan, menjamin supaya orang yang pergi letak kereta tu keretanya tak hilang dan sebagainya lah. Dan adakah mereka ni pula dikenakan cukai oleh DBKL atas kutipan yang dibuat? Terima kasih. Terima kasih, Yang Senator. Sila. Walaupun soalan ditanya ini adalah mengenai flat dan DBKL hanya mempunyai kuasa untuk tempat letak kereta ini di dalam PPR dan juga PA.
soalan yang ditanya tadi adalah mengenai parkir swasta. Maka untuk parkir swasta ini, selain daripada DBKL memberikan development order untuk membina dan juga sebagainya, DBKL tidak menetapkan charge dan juga sebagainya, yang itu adalah di luar bidang kuasa DBKL. Itu adalah parkir swasta. Yang keduanya mengenai keselamatan. Di dalam parkir-parkir dalam DBKL, iaitu di PPR dan juga PA dan juga mana-mana parkir bertingkat yang kami adakan di kawasan bandar, kita telah memastikan adanya sistem CCTV dan juga keselamatan dan juga sebagainya. Untuk parkir yang swasta ini, saya difahamkan bahawa KDN dan juga polis juga ada menetapkan syarat-syarat dan juga sebagainya, dan soalan itu lebih elok dijawab oleh kementerian yang berkenaan. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Tak, baik. Terima kasih. Terima kasih Yang Hormat Datuk Seri Dr. Santa Kumar di malam di wilayah kita. Dan sekarang kita pergi ke Yang Berhormat Senator Dr. Ahmad Azam bin Hamzah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datuk Seri Yang Dipertua, soalan saya nombor 4. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, perkhidmatan urologi, kardiologi dan onkologi telah pun disediakan di hampir ke seluruh hospital Kementerian Kesihatan Malaysia yang bertaraf hospital negeri di seluruh Malaysia. Keperluan untuk menyediakan perkhidmatan yang komprehensif dan lengkap bagi perkhidmatan urologi, kardiologi dan onkologi memerlukan peruntukan yang besar, tenaga pakar yang terlatih serta anggota klinikal sokongan, penyediaan infrastruktur termasuk makmal dan dewan bedah dan peralatan yang teknologi tinggi. Perkhidmatan onkologi yang disediakan adalah merupakan perkhidmatan yang ditawarkan secara regional. Pada masa ini hanya 5 zon yang mempunyai kepakaran tersebut melalui 6 buah pusat rawatan kanser di Malaysia, iaitu Institut Kanser Negara, Hospital Kuala Lumpur, Hospital Pulau Pinang, Hospital Sultan Ismail di Johor Bahru, Hospital Wanita dan Kanak-kanak di Likas Sabah, Hospital Umum Sarawak di Kuching. Selain itu, perkhidmatan rawatan kemoterapi untuk pesakit kanser juga ada disediakan di 37 buah hospital Kementerian Kesihatan di seluruh negara. Bagi perkhidmatan kardiologi, terdapat 10 buah hospital Kementerian Kesihatan yang mempunyai pakar residen di dalam bidang kepakaran kardiologi dengan perkhidmatan meliputi kesemua 6 zon utama. Melalui inisiatif kluster, sebanyak 4 hospital lagi turut menerima akses kepada kepakaran ini, manakala 18 hospital lagi mendapat perkhidmatan lawatan pakar kardiologi secara berkala. Selain itu, perkhidmatan rawatan awal jantung disediakan di kesemua hospital Kementerian Kesihatan di seluruh negara oleh pakar perubatan am dan pegawai perubatan. Demi mempertingkatkan perkhidmatan dan menampung perkhidmatan pesakit jantung, 3 lagi buah pusat jantung sedia ada, iaitu Hospital Serdang, Hospital Sultan Bahiyah Al-Ostar dan Hospital Queen Elizabeth II di Kota Kinabalu akan menerima pertambahan 1 makmal invasive kardiologi atau ICL. Kementerian Kesihatan Malaysia juga turut mempunyai perancangan untuk mengembangkan perkhidmatan urologi ke negeri Perak, Melaka, Terengganu dan Negeri Sembilan, termasuk negeri Sabah, khususnya di daerah Sanakan atau Tawau. Buat masa ini terdapat 21 pakar bedah urologi yang ditempatkan di 10 buah hospital. Dari segi sumber manusia, hanya 10% sahaja daripada 300 orang pakar kardiologi di seluruh Malaysia yang berkhidmat dengan Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia. Manakala selebihnya memberikan perkhidmatan di hospital-hospital swasta dan universiti. Terdapat 78 pelatih sedang menjalani latihan kepakaran kardiologi dan akan berkhidmat di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia serta menyumbang kepada perkembangan perkhidmatan. Manakala bagi perkhidmatan onkologi, terdapat 35 orang, iaitu 26% daripada 133
pakar onkologi seluruh Malaysia berkhidmat di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia. Manakala selebihnya memberikan perkhidmatan di hospital universiti dan swasta, Kementerian Kesihatan Malaysia bercadang untuk meningkatkan bilangan pakar onkologi di dalam perancangan Malaysia ke-12, iaitu seramai 80 orang lagi. Ini akan memberi ratio 8 kepada 1 juta orang bagi perkhidmatan onkologi. Terima kasih. Terima kasih, Wabi. Datuk Seri, saya ada soalan tambahan. Kalau mengikut statistik sehingga awal tahun ini, lebih kurang 45,680 orang mengidap sakit jantung. Dan statistik pada tahun 2010, seramai 9,371 orang meninggal. Ini lebih teruk daripada COVID ni. Dan 2019, 18,267 pesakit meninggal disebabkan oleh sakit jantung. Jadi kalau kita tengok daripada statistik ni, lebih kurang peningkatan selama 9 tahun ni 100% kadar kematian. Dan di samping itu, umur pengidap, kalau kita bandingkan dengan beberapa negara, kita adalah antara yang terendah. Contohnya Kanada, umur pesakit yang mengidap sakit jantung adalah berumur 68 tahun, Thailand 65 tahun, China 63 tahun, Amerika Syarikat 66, Singapura 61, Malaysia 58 tahun sahaja. Jadi kalau kita lihat statistik-statistik ini, masalah jantung di samping kita tahu sejak beberapa tahun kebelakangan ini adalah menjadi penyebab utama kadar kematian tinggi di Malaysia. Jadi saya ingin tahu di hospital-hospital, sebagaimana soalan saya, hospital daerah, hospital negeri terutamanya, dan saya ingin tahu specifically hospital Tuanku Jaafar di Seremban, adakah mempunyai pakar kardiologis, bukan pakar perubatan, ya, pakar kardiologis, sebab sekiranya penyakit jantung yang akut ni, apabila mereka mendatangi ke hospital tidak mendapat rawatan yang betul, penyakit jantung ini akan menjadi penyakit kronik, iaitu penyakit yang berpanjangan. Terima kasih. Terima kasih, Wabi. Terima kasih atas soalan Yang Berhormat Senator. Yang soalan tadi adalah, okeylah kalau kita mengikut statistik, memang benar apa yang terjadi berkenaan dengan masalah sakit jantung ini. Di Seremban, saya minta maaf sebab di sana mungkin tidak ada pakar kardiologis. Cuma kita ada di 10 hospital utama di Malaysia ini yang mempunyai pakar kardiologis yang berkhidmat untuk masalah-masalah jantung, sakit jantung ini. Ya, terima kasih. Dan si speaker, saya mohon soalan tambahan. Sila. Terima kasih. Ada masalah? Tak ada. Okey. Terima kasih speaker, terima kasih Menteri. Tadi kalau statistik yang dibangkitkan oleh sahabat saya, Dr. Azam, Senator Dr. Azam, dan jawapan yang diberikan oleh Menteri bahawa daripada 300 pakar kardiologi yang kita ada dalam negara, 200 berkhidmat dengan swasta, 100 berkhidmat dengan, tak sampai 100 yang berkhidmat dengan kerajaan. Apakah masalah yang menyebabkan pakar-pakar ini tidak berminat bekerja dengan kerajaan dan berminat bekerja dengan swasta, dan apa langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak Kementerian Kesihatan untuk menarik mereka ini berkhidmat dengan kerajaan? Dan pada kes-kes tertentu, misal kata kita perlukan kepakaran mereka, pakar yang kita ada berada bertugas di tempat lain, ada urgent kes kecemasan yang memerlukan mereka datang, apakah ada undang-undang atau kuasa yang boleh mereka faham mereka datang untuk national service dan sebagainya? Saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih, Berhormat Senator. Memang inilah satu masalah besar pada hospital-hospital kita di Kementerian Kesihatan Malaysia ini. Masalah 10% daripada pakar kardiologis ini bekerja dengan hospital Kementerian Kesihatan, dan disebabkan mereka ini, kebanyakan mereka ini kalau sudah menjadi pakar,
ramai di antara mereka ini akan resign dan pergi ke hospital private oleh kerana di sana memang gaji mereka lebih besar. Jadi mungkin itulah memang penyebab pertama. Jadi dalam hal itu saya ingat memang jadi masalah besar bagi kita. Walaupun kita ni dalam segi kardiologi ni kita sekarang ni telah memberi training kepada 78 ekstra lagi untuk berkhidmat lepas mereka tamat untuk berkhidmat di Hospital Kesihatan Malaysia. Jadi kementerian ataupun kerajaan mempunyai beberapa inisiatif supaya mereka ini dapat tinggal dan bekerja lebih lama dengan kita, dan langkah-langkah yang kita ada adalah dikatakan inisiatif pakej intensif pakar, dan satu daripadanya, ada beberapa di sini. Satu daripadanya adalah kita memberi kelonggaran 1 hari seminggu untuk mereka bekerja. Itu dikatakan flexi working hours dengan izin, dan juga mereka juga boleh pergi ke hospital-hospital lain, hospital swasta untuk berkhidmat dan mengambil upah terutamanya daripada hujung minggu dengan bayaran dalam 200 jam. Tapi semua ini memerlukan approval daripada Kementerian Kesihatan. Dan juga kita mengadakan kenaikan pangkat kepada mereka ini secara automatik lepas mereka berkhidmat dengan kita. Sebagai contoh, daripada grade 54, kalau mereka sudah berkhidmat dalam 5 tahun, dia akan automatically pergi ke grade pakar UD 56. Dan juga mereka diberi peluang untuk berlatih dan menghadiri kursus jangka pendek dalam kepakaran. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Aaron Ego Dagang, Timbalan Menteri Kesihatan, telah menjawab dengan baiknya. Dan sekarang kita jemput pula Yang Berhormat Senator Tuan Ismail bin Yusof. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua. Bagai lagu dan irama, soalan saya nombor 5. Lagu irama, baik, nombor 5. Sila. Terima kasih Ibu Berhormat Timbalan Ketua, Seluruh Papan Gunung Daik. Ini jawapan dengan baik-baik. Ibu Berhormat Datuk Ketua, Kementerian sedia maklum bahawa kesan dan kadar inflasi yang tinggi memberi impak negatif kepada seluruh pengguna di Malaysia, terutamanya apabila inflasi ini menyumbang kepada kenaikan harga. Cuma kebelakangan ini kita agak beruntung. Laporan daripada Jabatan Statistik Negara mengatakan bahawa kadar inflasi kita daripada Januari hingga Julai mengucup 0.9%. Dan pada Julai saja, sehingga Julai saja ianya mengucup 1.3%. Oleh demikian, bagi memastikan kenaikan harga dapat diminimalkan, Kementerian sentiasa proaktif menjalankan pemantauan aktiviti manipulasi harga melalui penguatkuasaan Akta Kawalan Harga Anti Pencatutan 2011. Antara langkah yang diambil ialah pemantauan dan penguatkuasaan di peringkat pengedaran, pembekalan barangan dan perkhidmatan, pemeriksaan tanda harga ke atas barang yang dijual, melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan iaitu sempena Hari Raya Puasa, Pesta Keamatan dan Hari Gawai baru-baru ini, dan juga mengadakan program libat urus serta meningkatkan keberadaan pegawai-pegawai penguatkuasa di premis-premis perniagaan. Terima kasih, Ketua. Terima kasih. Baik, soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya ialah salah satu faktor yang menjadi norma baru dalam dan pasca pandemik COVID-19 ialah
yang mempengaruhi harga barang dan kadar inflasi ialah sikap pengguna atau dengan izin Tok Sri Yang di-Pertua, consumer behaviour ini. Contohnya panic buying. Dan itu menyebabkan berlaku manipulasi harga barang. Salah satu fungsi Kementerian Perdagangan dalam perdagangan dalam negeri dan hubungan pengguna ini ialah untuk menggalakkan dan membantu gerakan kepenggunaan itu. Jadi soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah langkah-langkah advokasi yang dilakukan oleh pihak kementerian bagi membantu supaya ada kebijakan dari segi dengan izin consumerism ini. Terima kasih Tok Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Ketua. Satu soalan baik yang ditanya oleh Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya kita mengakui bahawa ada sedikit panic buying selepas kerajaan mengisytiharkan PKP fasa pertama baru-baru ini. Dan ianya berpunca daripada sikap pengguna yang terlalu percaya kepada medsos, media sosial, kepada WhatsApp, kepada Facebook, Instagram dan sebagainya. Dan ketika itu kita mengambil peranan dan tindakan dengan menyabarkan rakyat bahawa rakyat tidak perlu bimbang kerana keberadaan barangan keperluan mencukupi, dan kita memastikan dengan kerjasama kementerian-kementerian, terutamanya Kementerian Pertanian, meyakinkan rakyat bahawa apa yang dikehendaki oleh rakyat dipenuhi ataupun berada dalam pasaran. Dan apa yang berlaku cuma panic buying berlaku di sekitar bandar besar. Saya difahamkan berlaku sedikit di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang dan sedikit di Kuching. Dan malangnya, ketika selesai saja minggu pertama selepas daripada PKP pertama itu, kita dapat lihat banyak roti-roti jenis gardenia yang dibuang ke dalam tong sampah. Jadi ini adalah pembaziran yang berlaku. Jadi sebab itu saya menasihatkan rakyat supaya lebih rasional. Dan apa saja tindakan, jangan terpengaruh dengan media sosial yang kadang-kadang mereka ini sekadar hearsay. Percayalah kepada media yang bertanggungjawab, iaitu media-media kerajaan. Jadi dengan itu sekurang-kurangnya akan memastikan bahawa pendidikan kepenggunaan dapat dijalan juga di kalangan masyarakat. Satu lagi ingin saya nyatakan di sini bahawa dalam hal untuk memastikan harga barang terkawal ataupun harga barang ini tidak meningkat, kita mengadakan harga kawalan barang, dan kerajaan juga amat prihatin dengan memberikan subsidi pada harga-harga barang keperluan seperti minyak masak, kemudian gas LPG, tepung dan juga gula, dan juga penyeragaman harga barang untuk Sabah dan Sarawak, kerana kita tahu bahawa mereka yang berada di kawasan yang remote area amat merasa beban dengan barang-barang yang terlalu tinggi nilainya. Antara itu, di bawah kerajaan yang prihatin ini, kita memahami denyut nadi rakyat. Terima kasih, Tuan Yang Ketua. Terima kasih. Ada lagi soalan? Tak ada? Baik. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Rasul Wahid, iaitu kita punya Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Terima kasih Wabi. Dan sekarang saya pergi pula kepada Yang Berhormat Senator Tuan Zaidi Suhaili. Silakan. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan saya adalah soalan nombor 6. Datuk Seri Yang di-Pertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat Senator Zaidi, nama serupa, statistik kini liputan perkhidmatan jalur lebar mudah alih di kawasan pendudukan bagi daerah Sarawak sehingga suku ke-20 adalah seperti berikut. Saya sampaikan data ni panjang sikit. Sebab apa Yang Berhormat Senator tanya antaranya jurang antara Lembah Kelang dan Sarawak. Lembah Kelang ni kecil tapi Sarawak ni besar. Jadi saya nak cerita Sarawak ni. Tapi ada kawasan-kawasan yang liputannya okey, tapi ada kawasan yang liputan tidak okey, dah disampaikan dalam Dewan Rakyat. Antaranya saya baca pertama sekali 3G dan 4G. Asia Jaya di bandar 87.3%, di 4G 84.30%. Bau 89, 71%. Balaga ini agak rendah. Dia di kawasan tersebut hanya 30.5 untuk 3G dan juga 20.16 untuk 4G. Ini agak lemah. Bentung 69%, lebih kurang antara dua-dua. Bintulu pun okey, 72%, Dalat 73%, Darul 72%, Jalau agak rendah 23.59%. Ini agak rendah, amat rendah.
Kinowit 48.57%. Kinowit pun rendah juga. Kapit 32.31% saja. Jadi Kuching bandar 94.61%, Lawas 60%, Limbang 59.46%, Lubuk Antu 43%. Lubuk Antu agak rendah kawasan pendalaman. Lundu 69% dan Marudi hanya 34%. Ini adalah kawasan-kawasan yang saya ambil contoh antara yang agak tinggi dan juga yang agak rendah dan terlalu rendah. Kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sentiasa berusaha untuk menambah baik kualiti perkhidmatan komunikasi di seluruh negara. Bagi meningkatkan liputan dan kualiti perkhidmatan di Sarawak, sebanyak 31 menara baru sedang dalam peringkat pelaksanaan bagi penyediaan jalur lebar mudah alih 4G. Semua menara ini dijangka siap dan beroperasi secara peringkat bermula suku pertama 2021. Di bawah Plan Jalinan Digital Negara Jendela yang diumumkan pada 29 Ogos 2020 oleh Perdana Menteri, sejumlah 636 menara baru yang akan dibina di negeri Sarawak. Pembinaan menara berkenaan dengan akan dijalankan di bawah program perkhidmatan pemberian sejagat bagi memperluas liputan jalur lebar mudah alih dengan teknologi 4G. Manakala sebanyak 1,043 alat pemancar komunikasi sedia ada akan dinaik taraf melalui program PPS juga. Di antara kawasan yang teruk ni maknanya kita ada program untuk kita baik pulih. Selain itu, pihak pemain industri juga akan membina sebanyak 49 menara baru serta menaik taraf 825 alat pemancar komunikasi yang sedia ada secara komersial. Perhatian juga diberikan kepada penggunaan jalur lebar talian tetap di mana jumlah 43,013 permis kediaman dan komersial akan tersedia dengan campaian internet melalui teknologi gentian optik. Jumlah ini diselaraskan dari masa ke semasa. Walau bagaimanapun, usaha bagi meningkatkan liputan dan kualiti penggunaan jalur lebar di seluruh negara bagi merapatkan jurang digital di antara kawasan bandar dan luar bandar bukan sahaja melibatkan kerajaan persekutuan, malah memerlukan kerjasama berbagai pihak termasuk di peringkat kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan untuk permudah caraan proses-proses perolehan dan kelulusan tapak terlibat. Mana kelulusan tapak pembinaan menara dan sebagainya memerlukan kelulusan dan juga kerjasama kerajaan-kerajaan negeri. SKMM akan terus bekerjasama dengan agensi kerajaan negeri iaitu Sarawak Multimedia Authority. Di Sarawak dia ada Sarawak Multimedia Authority, dia berbeza dengan negeri lain, maka ianya perlu kerjasama bagi pihak kerajaan negeri bagi menambah baik liputan dan kualiti jalur lebar di Sarawak. Semasa sesi kunjung hormat kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak pada 10 Julai yang lalu, beberapa persetujuan penting telah dicapai. Di antara lain adalah untuk mengeratkan kerjasama bersama di antara pihak Sarawak Multimedia Agency dari segi perancangan dan memudahkan cara proses kelulusan pembinaan untuk mempercepatkan pembinaan sektor digital. Terima kasih. Terima kasih, YB. Sila tambahan. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya ada soalan tambahan di sini. Seperti mana kita ketahui tadi bahawa plan jalinan digital negara dengan kerajaan mempunyai rancangan yang agak hebat untuk kita memajukan pusat-pusat internet di seluruh negara. Jadi untuk negeri Sarawak, bolehkah kementerian memberi jaminan bila projek ini boleh siap dengan sepenuhnya ada tempoh masanya? Dan kedua, adakah kementerian mengambil kira bahawa kita menjalankan projek ini dengan kerjasama pihak swasta, syarikat-syarikat telekomunikasi swasta. Jadi pihak swasta ini yang mereka ambil kira juga ialah the bottom line, iaitu untung ruginya. Jadi oleh kerana saiz pemasaran di Sarawak, misalnya di luar bandar, di Belaga dan sebagainya mungkin tidak besar. Dan kalau mengambil kira saiz pemasaran ini dengan penduduk atau customersnya mungkin tidak besar, adakah pihak kerajaan membantu juga pihak syarikat-syarikat telekomunikasi swasta ini untuk sama-sama kita katakan menampung kos yang mungkin dibiayai oleh pihak swasta. Jadi minta penjelasan daripada pihak kementerian tentang perkara ini. Terima kasih, Wabi. Terima kasih Yang Amat Senator. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, di Sarawak ni dia kawasannya luas. Kawasan luas, lepas tu berbukit bukau.
Jadi maknanya dari segi kosnya mungkin melibatkan setengah pihak swasta. Dan pihak swasta yang saya maksudkan di sini ada beberapa swasta terkategori. Pertama, pemain industri telekomunikasi, iaitu Digi, Maxis, Celcom dan juga maknanya Telekom lah, makna Telekom. Dan ini adalah pemain utama telekomunikasi. Dan selain itu, selepas ini ada juga pemain-pemain telekomunikasi ataupun kontraktor telekomunikasi yang terlibat dalam membantu usaha untuk menaik taraf maknanya program internet, telekomunikasi dan sebagainya. Ada syarikat lain yang berserta untuk memajukan sistem telekomunikasi kita, terutamanya jalur lebar di seluruh negeri Sarawak. Dan yang paling utama di sini adalah peranan Sarawak Multimedia Agency, mana Sarawak SMA. Ini penting. Jadi kerjasama ini kita harapkan dapat membuahkan satu maknanya usaha untuk kita meningkatkan jalur lebar, juga 4G dan juga 3G di seluruh negeri Sarawak. Jadi di antara baru-baru ini kita dapat banyak permohonan dari beberapa syarikat yang mereka memberi cadangan bagaimana mereka harus bekerjasama dengan SMA untuk mereka tingkatkan maknanya teknologi mereka untuk membantu negeri Sarawak dari segi membuat liputan untuk seluruh negeri Sarawak untuk membaik pulih dan sebagainya. Dan kita mengalu-alukanlah mana usaha ini, tetapi dari segi peruntukannya kita harap SMA ini dapat membantu menambahkan peruntukan dan juga menambahkan peruntukan untuk merancangkan lagi perkembangan telekomunikasi di Sarawak. Terima kasih. Terima kasih. Bagi ada saya tambah satu soalan. Yang Berhormat Timbalan Menteri, pada 2017 saya difahamkan SKMM memberi jaminan untuk menyediakan dana sebanyak 1 bilion bagi melaksanakan menara telekomunikasi di negeri Sarawak. Jadi dan pada tahun 2019 difahamkan juga menara sudah siap sebanyak 300 dan pada 2020 300 lagi. Jadi sebentar tadi ada Yang Berhormat Timbalan Menteri menyebut hanya 30 menara akan siap pada suku tahun kedua 2021. Jadi soalan saya, apakah perangkaan yang diberikan oleh SKMM ni sebanyak 1 bilion ni berapa telah dibelanjakan oleh SKMM, dan apakah benar laporan yang mengatakan 300 menara siap 2019 dan 300 menara siap 2020? Sebab kalau siap semua, saya rasa 80% masalah yang disebutkan oleh sahabat saya tadi akan selesai. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Speaker. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Cuma sedikit penangan sikit kepada Yang Berhormat. Pertama sekali, untuk kita lihat bahawa MFCP2 ni perbelanjaan yang kita keluarkan adalah lebih kurang 12 bilion. Banyak perbelanjaan untuk multimedia, untuk meningkatkan komunikasi dan multimedia ni besar belanjanya. Dan perbelanjaan yang banyak ni juga kita membina menara-menara. Dan untuk pengetahuan Yang Berhormat, ada setengah menara yang dibina oleh SKMM ni, kita bina tetapi tak diservis oleh setengah telco. Sebab kadang-kadang untuk kita servis telco ni dia agak mahal. Contohnya kawasan yang tidak ada elektrik. So kita guna genset dan kita guna diesel. So perbelanjaannya sebulan lebih kurang 10,000. 10,000 untuk kita nak naik. Jadi 10,000 kalau ada 3 tower 30,000. Tadi kadang-kadang kawasan tersebut ada lebih kurang 300 penduduk yang pakai prepaid. Pakai prepaid contohnya dia pakai RM20 prepaid. RM20 prepaid ni maknanya kalau 100 orang 2,000, 300 orang 6,000. Satu tower tak dapat cover. Jadi kadang-kadang bila genset tu tidak makna tak servis, ada tempat yang tidak servis untuk oleh telco. Sebab tu saya kata tadi, yang kita sebut tadi, pemain industri utama ni perlu bekerjasama dan sentiasa memeriksa bahawa setengah-setengah tempat itu kadang-kadang ada vandalism, kecurian genset, kecurian kita guna solar, kecurian solar. Yang Berhormat Menteri, soalan saya 300 menara. 2019 300 menara dah siap dan 2020 300 menara dah siap. Itu soalan saya. Adakah benar laporan ni? Dan yang kementerian bagi ni benarlah. Tapi kita bagi penangan ni sikit ini tentang menara yang dibina ni, kadang-kadang saya tahu tidak ada line. Kadang-kadang ada komplain menara bina. Tetapi kadang-kadang komplain yang sebut tadi kan. Jadi sangkaan setengah berhormat kata, oh ini kita bina menara, kita sedang bina menara. Kalau tapi line tak ada, maknanya tipu, tak bina menara.
dah kita bina. Tapi saya yang terangkan di sini, kadang-kadang ada setengah menara yang kita bina tu. Saya mohon mencelah sikit. Yang Berhormat Menteri. Dia menara ada, tapi lain tak ada. Ini pelik sikit. Saya minta penjelasan yang tu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebab tu ia tengah terang, Mat. Tengah terang kepada Yang Berhormat ni. Kadang-kadang kita bina menara, tetapi menara tu tak diservis. Jadi kadang-kadang itu yang perkara-perkara yang kita sedar. Sebab tu kita sekarang ni, kita minta bahawa samping kita bina menara yang ada semua dan sedang kita bina, dan kita tengah cuba dalam program jendela ni, kita nak pastikan bahawa telco yang ada tu dia servis. Dia bagi servis kepada menara. Sebab kita tahu ada komplain-komplain yang menara, setengah menara tu ada menara tetapi line tak ada. Di antara sebab-sebabnya saya kata tadilah berbukit bukau, pemancar tidak kuat apa dan sebagainya, dan ini perkara-perkara yang perlu kita ambil tindakan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Zahidi bin Zainul Abidin, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia. Terima kasih banyak. Dan sekarang saya pergi pula kepada Yang Berhormat Senator Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Seri Dr. Ibrahim Shah bin Abu Shah. Dipersilakan. Dan Sri Pertua, soalan saya soalan nombor 7. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Senator Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Seri Dr. Ibrahim Shah bin Abu Shah. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Senator, walaupun Malaysia bukan negara ahli kepada konvensyen mengenai status pelarian 1991 dan protokol 1967, namun atas dasar kemanusiaan, pelarian yang memegang kad UNHCR ini dibenarkan tinggal sementara sehingga ditempatkan ke negara ketiga atau pulang ke negara asal. Pelarian ini juga bebas bergerak kecuali ke Sabah dan Sarawak, mendapat akses kepada perkhidmatan kesihatan di hospital dan klinik kerajaan dengan dikenakan caj 50% berbanding warga asing yang mempunyai dokumen yang sah. Pendidikan di pusat pembelajaran alternatif dibenarkan bekerja sendiri untuk sara hidup dan sebagainya. Yang Berhormat, Malaysia perlu terus mengambil pendekatan menggesa negara-negara ahli kepada konvensyen mengenai status pelarian 1991 dan protokol mengenai pelarian 1967 untuk dapat melaksanakan hak dan tanggungjawab memberikan perlindungan kepada pelarian tanpa mengira asal usul etnik, agama dan sebagainya. Sekiranya semua negara ahli dapat memainkan peranan dan tanggungjawabnya, isu pelarian ini akan dapat ditangani bersama, menyelesaikan isu pelarian yang ditumpukan kepada punca juga berlakunya krisis pelarian tersebut. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, Majlis Keselamatan Negara Jabatan Perdana Menteri telah dipertanggungjawabkan dalam menyelaras mengurus pelarian di Malaysia berdasarkan kepada arahan MKN nombor 23. Mekanisme pengurusan pendatang asing tanpa izin parti yang memegang kad Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk pelarian United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR yang dikeluarkan pada tahun 2009. Penambahbaikan kepada arahan MKN nombor 23 ini sedang dilaksanakan dengan memberikan penekanan terhadap mekanisme pengurusan dan penguatkuasaan yang efisien, pelaksanaan dasar-dasar membabitkan kebajikan dan sosial di samping menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Masalah pelarian etnik Rohingya ini memang menjadi masalah yang besar. Terutama kalau kita lihat pada hari ini mereka mendominasi. Walaupun mereka mencari rezeki yang halal, tapi mereka telah membajiri terutamanya di pasar-pasar awam. Jadi persoalan saya, apakah pendirian kerajaan berkaitan dengan isu dominasi pekerja etnik Rohingya ini yang saya katakan tadi telah memberi masalah kepada orang-orang kita yang berniaga, dan juga sejauh manakah proses pembersihan golongan ini. Walaupun saya faham apa Menteri kata tadi mungkin tidak ada batasan, tetapi saya rasa mesti ada proses pembersihan dari terus mereka bergerak secara begitu bebas, terutamanya di kawasan Kuala Lumpur dan di bandar-bandar besar. Dan soalan berikutnya, apakah bentuk kerjasama dengan NGO dalam aspek pendidikan awal kepada kanak-kanak etnik Rohingya ini bagi membantu mereka tidak tercecer daripada segi pendidikan. Sekian, terima kasih. Terima
Terima kasih Yang Berhormat Senator. Saya melihat soalan-soalan Yang Berhormat Senator amat prihatin mengenai hal-hal etnik Rohingya yang juga menjadi perhatian yang amat penting di dalam di mata rakyat. Terima kasih. Tuan Timbalan Yang Dipertua, Yang Berhormat Senator, untuk menjawab 3 soalan yang telah dikemukakan tadi, Malaysia, sekali lagi saya sebutkan, bukanlah negara ahli kepada konvensyen mengenai status pelarian 1961 dan protokol status pelarian 1967. Justru Malaysia tidak tertakluk pada mana-mana perkara dan peruntukan dalam kedua-dua instrumen antarabangsa ini, termasuklah dalam perkara membenarkan pemohon suaka atau pelarian untuk bekerja secara berbayar, iaitu pekerja sektor formal di dalam negara. Walau bagaimanapun, dasar kerajaan pada ketika ini menetapkan bahawa pelarian dibenarkan untuk bekerja sendiri, iaitu pekerjaan yang sektor tidak formal bagi tujuan sara hidup. Semua pelarian di negara ini ada tertakluk kepada undang-undang, peraturan dan dasar, termasuklah menjalankan aktiviti perniagaan di pasar-pasar awam yang memerlukan kelulusan dan permit pihak berkuasa tempatan yang berhormat. Kerajaan juga memandang amat serius isu dominasi pekerja-pekerja warga-warga asing ini, termasuk etnik Rohingya di pasar-pasar awam, dan ianya menimbulkan ketidakselesaan rakyat kerana golongan ini dianggap mencuri peluang pekerjaan dan perniagaan peniaga tempatan, di samping berkemungkinan akan melaksanakan perkara-perkara negatif yang menjurus kepada perkara-perkara berunsur jenayah dan sebagainya. Pihak berkuasa tempatan seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL sentiasa melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan di Pasar Borong Kuala Lumpur bagi memastikan tiada warga negara asing termasuk pelarian yang menjalankan aktiviti perniagaan atau bekerja di Pasar Borong tersebut. Pihak berkuasa tempatan yang lain juga sentiasa menjalankan pemantauan dan penguatkuasaan yang berkaitan di pasar-pasar awam dan premis perniagaan. Rakyat Malaysia digesa dan saya memohon di Dewan Yang Mulia ini tidak sewenang-wenangnya mengaji atau memberikan permit kelulusan perniagaan di pasar-pasar awam dan premis perniagaan yang lain kepada warga negara asing dan pelarian kerana ianya bertentangan dengan undang-undang dan peraturan sedia ada. Mengenai dari segi pendidikan dan NGO yang bekerjasama mengusahakan hal-hal pendidikan anak-anak Rohingya ini, dasar sedia ada kerajaan yang berhormat terhadap pelarian yang memegang kad Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk pelarian kad UNHCR dan pemohon suaka termasuk etnik Rohingya dalam pendidikan adalah membenarkan pelarian mendapat akses kepada kemudahan pendidikan di pusat bimbingan alternatif ataupun disebut Alternative Learning Centre ALC yang dikendalikan oleh pertubuhan-pertubuhan bukan negara, komuniti pelarian, institusi pendidikan swasta dan UNHCR. Anak-anak pelarian tidak dibenarkan mendapat pendidikan di sekolah-sekolah kerajaan yang berhormat. Sehingga kini terdapat sebanyak 123 ALC ataupun Alternative Learning Centre, dan dari jumlah ini terdapat sebanyak hanya 18 ALC sahaja yang diluluskan oleh KPM bagi anak-anak kanak-kanak etnik Rohingya ini. Dan juga itu saja yang berhormat. Terima kasih. Soal tambahan. Terima kasih YB. Sila. Ada sebuah kampung di Langkawi. Warga Rohingya ini ada IC dan mendaftar sebagai pengundi. Adakah kita bersedia macam negara-negara maju lain seperti di Australia atau di Amerika, anak yang lahir di negara ini kita boleh iktiraf sebagai warga negara? Terima kasih Yang Berhormat. Saya repeat balik semula apa Yang Berhormat cakap. Ia mempunyai IC dan dah daftar untuk menjadi pengundi. Saya mohon supaya kalau boleh Yang Berhormat memberi saya detail-detail itu supaya saya boleh cek dan saya mesti dapat satu kepastian daripada pihak Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan keduanya, kita akan mengusahakan sebaik-baiknya untuk menghantar pulang etnik-etnik Rohingya ini ataupun untuk meletakkan mereka di negara ketiga Yang Berhormat. Tidak ada dasar buat masa ini untuk memberi mereka kewarganegaraan sebegitu. Terima kasih. Terima kasih ya. Sila. Betul.
Saya mendengar tadi Timbalan Menteri ada menjelaskan bahawa pelarian-pelarian ini akan dipindahkan ke negara dunia ketiga yang lain. Boleh tak bagi pihak kementerian memberi masa yang ditetapkan untuk pelarian ini berada di negara kita? Kerana yang keduanya, kalau masalah yang dibangkitkan tadi iaitu pelarian ini bukan kita tempatkan di dalam satu kamp yang boleh kita kawal. Tetapi pelarian ini sekarang sudah berada di dalam masyarakat kita. Ada juga yang dah menyewa dan ada juga yang telah membuat rumah sendiri. Jadi ini yang menjadi kegusaran kita. Apakah tindakan kerajaan kalau katakan setelah 5 tahun ataupun beberapa tahun mereka ini mesti dikeluarkan. Akhirnya nanti apabila mereka sudah menetap, sudah ada pekerjaan dan sudah ada anak dan sebagainya, ini yang menyukarkan kita. Minta Timbalan Menteri jawab. Terima kasih Yang Berhormat. Sangat popular ya hal isu pasal Rohingya sebab ia juga telah menjadi satu tahap kecemasan di kalangan rakyat di tempat-tempat tertentu di dalam negara. Saya faham mengenai keprihatinan Yang Berhormat yang berada di Dewan ini. Pertamanya mengenai jangka masa yang dibenarkan sebelum diarahkan untuk ke negara ketiga. Ia melihat pada kesesuaian dan juga sama ada cepat atau tidak mendapat penempatan itu Yang Berhormat. Dia bukan soal mereka dibagi masa di negara ini. Kalau kita bercakap dari segi masa minima atau maksima, saya faham apa yang Berhormat fikirkan itu. Jadi kalau penerimaan itu cepat dan efisien daripada negara ketiga, cepatlah mereka ditempatkan. Kalau tidak, kadang-kadang pelarian etnik Rohingya ini mereka juga ada pilihan-pilihan mereka juga. Jadi mungkin itu juga akan diambil kira. Dan keduanya saya prihatin mengenai kegusaran mereka menjadi sebahagian daripada komuniti kita dan macam mana hendak mengurusnya. Sudah ada usaha-usaha oleh pihak kerajaan yang memikirkan penambahbaikan dan satu mekanisme yang tuntas dan juga mengambil kira semua hal-hal yang berkaitan pendirian-pendirian antarabangsa dan juga dasar-dasar negara kita supaya perkara ini boleh diusahakan secepat mungkin dan juga mengambil kira baik buruknya Yang Berhormat. Jadi insya-Allah akan ada satu plan tindakan yang sangat bersepadu dari pihak kerajaan untuk menempatkan semula etnik ini dan juga dalam masa yang sama ketika mereka berada di dalam negara kita ia tidak menimbulkan keresahan dan juga kesusahan kepada rakyat warga negara kita sendiri. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Speaker, boleh tanya satu lagi tak? Itu sih. Terima kasih. Dia disebut tadi oleh Yang Berhormat Menteri bahawa negara ketiga. Saya nak tanya, negara ketiga ni negara ketiga yang paling hampir dengan negara kita ni negara apa? Dan lagi satu saya nak minta bahawa isu ni memang sudah menjadi isu orang ramai. Dan kita sendiri menerima sungutan hari-hari dan saya harap selepas daripada sidang ini bila Yang Berhormat balik ke pejabat, isu ini diberikan keutamaan nombor 1 untuk diselesaikan. So, dengan itu saya ucap banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Mohon jelaskan negara ketiga itu negara mana yang paling hampir dengan negara kita. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Negara ketiga itu saya rasa semua sedia maklum bahawa ianya adalah negara Bangladesh di mana Cox's Bazar berada di situ dan juga Filipina adalah salah satu lagi negara yang terhampir yang menjadi negara ketiga yang menerima pelarian etnik Rohingya ini. Dan saya at this moment in time dengan izin Yang Berhormat memang keutamaan sedang diberi kepada isu ini. Saya berterima kasih kita bersama-sama memperjuangkannya. Terima kasih Yang Berhormat. Baik. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan ini saya bagi 3 orang tambahan sebab soalan ini sangat penting kepada masyarakat kita.
Dan sekarang terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Mastura Tan Sri Datuk Yazid, Timbalan Menteri di Jabatan Menteri dengan tugas-tugas khasnya. Terima kasih. Dan sekarang saya pergi pula kepada Yang Berhormat Senator Datuk Kasarwadas, Anak Lelaki Acutan Ne. Sila. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 8. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua dan terima kasih juga Yang Berhormat Senator. Soalan nombor 8 yang menyentuh berkaitan dengan mekanisme pembayaran balik PTPTN. Datuk Seri Yang di-Pertua, untuk makluman Yang Berhormat Senator, mekanisme bayaran balik pinjaman PTPTN sedia ada masih lagi relevan dan tidak menimbulkan banyak permasalahan kepada peminjam. Dan sehingga 31 Ogos 2020, lebih 81% peminjam telah dan sedang membuat bayaran balik pinjaman mereka. Dan di samping itu juga, PTPTN telah menyediakan ataupun melaksanakan pelbagai insentif bagi membantu peminjam membayar balik pinjaman mereka. Di antaranya adalah pertama, pelaksanaan tempoh dengan izin grace period selama 12 bulan selepas tamat pengajian, di mana peminjam tidak perlu membuat bayaran balik dan tidak dikenakan kos pentadbiran ataupun ujrah sepanjang tempoh tersebut. Yang kedua, kemudahan penstrukturan semula pinjaman mengikut kemampuan bayaran balik oleh peminjam. Ketiga, kelulusan penangguhan bayaran balik pinjaman sehingga maksimum 24 bulan bagi peminjam yang belum bekerja. Dan keempat, pengecualian bayaran balik pinjaman bagi peminjam golongan B40 dan M40 yang cemerlang, dan akhir sekali insentif pelepasan cukai kepada majikan yang membantu membuat bayaran balik pinjaman bagi pihak pekerja. Dan berikutan penularan COVID-19, kerajaan telah bersetuju agar penangguhan bayaran balik pinjaman dilaksanakan selama tempoh 9 bulan mulai April sehingga Disember 2020 yang melibatkan 1.5 juta peminjam dengan jumlah kutipan balik yang ditangguhkan sebanyak 1.125 bilion RM. Dan sehubungan itu, Tuan Ketua, kerajaan belum bercadang untuk memperkenalkan mekanisme baru bayaran balik pinjaman dalam masa terdekat. Dan kerajaan sentiasa mencari pendekatan terbaik untuk memastikan bayaran balik pinjaman tidak terlalu membebankan peminjam dan dalam masa yang sama juga memastikan kepentingan PTPTN terpelihara. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya, apakah PTPTN masih guna pakai kriteria-kriteria pengecualian bayar balik pinjaman bagi pelajar-pelajar yang mencapai keputusan cemerlang dalam pengajian mereka? Situ je. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator atas soalan tambahan itu. Saya mungkin soalan ini terkait dengan persoalan diskaun yang diberikan kepada peminjam-peminjam PTPTN lah. Dan untuk makluman Yang Berhormat, pelaksanaan pemberian insentif diskaun bayaran balik pinjaman yang terkini ataupun yang mutakhir ini adalah sehingga 31 Disember 2018 saja. Dan sebarang cadangan berkaitan perancangan untuk memperkenalkan semula pemberian diskaun bayaran balik pinjaman memerlu kajian yang lebih lanjut mengenai implikasi serta kedudukan keuangan semasa pihak kerajaan, khususnya pihak PTPTN itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih, Babi. Ada lagi? Tak ada. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Mansur Osman, Timbalan Menteri kita, Menteri Pengajian Tinggi. Terima kasih banyak, Babi. Ya. Dan sekarang kita pergi ke Yang Berhormat Senator Datuk Lee Tian Sing. Terima kasih pada Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 9. Terima kasih Senator Lee dan Seri Yang di-Pertua.
pagi-pagi ke Tanjung Papan, singgah minum kopi secawan. KRT adalah barisan di hadapan. Peranan sebagai angkatan perpaduan. Fungsi dan tugas utama dalam rukun tetangga dalam usaha untuk merapatkan persefahaman antara komuniti majmuk di Malaysia telah dimaktubkan dalam Seksyen 8 Akta Rukun Tetangga 2012, Akta 751 seperti berikut. Untuk menjalankan akta apa-apa aktiviti bagi meningkatkan dan mengukuhkan semangat kejiranan, perpaduan, muhibah dan 9K iaitu keharmonian, keselesaan, keamanan, kerjasama, keselamatan, kebajikan, kesihatan, kesejahteraan ekonomi dan kualiti hidup di kalangan anggota masyarakat. B. Untuk menerima maklumat mengenai, untuk memerhati dan menyiasat semua isu mengenai konflik masyarakat di dalam kawasan dan juga melaporkan maklumat pemerhatian dan penyiasatan itu kepada pengarah. C. Untuk mengambil apa-apa langkah yang perlu atau yang wajar untuk membolehkan pemastautin melindungi diri mereka terhadap apa-apa aktiviti jenayah atau bencana. Dan D. Untuk menyediakan pengantaraan dalam masyarakat bagi maksud pendamaian atau selainnya menyelesaikan apa-apa pertikaian atau perselisihan di kalangan anggota masyarakat ataupun mediator. Dan akhirnya untuk menjalankan apa-apa fungsi atau tugas lain yang diarahkan oleh ketua pengarah dari semasa ke semasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih YB. Sila tambahan. Terima kasih pada Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih pada Menteri di atas jawapan beliau. Soalan tambahan saya adalah sejauh mana Rukun Tetangga melalui kementerian telah melaksanakan program atau jalinan kerjasama strategik sama ada bersama agensi kerajaan yang lain atau NGO berkaitan bagi menggerak dan mengaktifkan Rukun Tetangga yang merupakan satu organisasi penting dalam membentuk kesepaduan sosial masyarakat majmuk di negara kita. Terima kasih atas soalan tambahan. Penlibatan dan membudayakan nilai-nilai yang dipupuk ke arah perpaduan adalah penting. Maka Rukun Tetangga telah melalui Kementerian Perpaduan Negara melaksanakan beberapa kerjasama strategik sama ada bersama kementerian, agensi kerajaan dan NGO seperti berikut. Melaksanakan program komuniti sihat perkasa negara ataupun COSPEN dan Communication for Behavioural Impact (COMBI) dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia dalam membenteras denggi. B. Telah melaksanakan program atau aktiviti pencegahan jenayah melalui pelaksanaan aktiviti skim rondaan sukarela ataupun SRS dengan kerjasama PDRM sehingga kini jumlah SRS adalah sebanyak 5,323. Dan C. Melaksanakan program pendidikan pencegahan dadah dengan kerjasama Agensi Anti Dadah Kebangsaan ataupun AADK sebagai contoh taklimat kesan penyalahgunaan dan rondaan pencegahan penyalahgunaan. Dari Januari hingga Julai 2020, jumlah aktiviti program pencegahan dadah ini telah dianjurkan sebanyak 367 aktiviti. D. Telah melaksanakan program Family dan Community Empowerment ataupun FACE dengan kerjasama Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Program ini adalah untuk mensejahterakan keluarga dengan memperkasa keluarga dan komuniti. Terdapat 19 rukun tetangga dari 10 negeri yang telah menyertai program FACE ini di seluruh Malaysia.
Selain itu, kita juga telah mewujudkan kerjasama dengan badan bukan kerajaan supaya pelaksanaan program akan dapat menarik minat masyarakat pelbagai kaum dengan lebih berkesan dan efektif. Kita turut mewujudkan kerjasama dengan badan-badan korporat termasuk pusat membeli belah supaya mesej perpaduan ini dapat disampaikan melalui pengiklanan dan slogan di premis-premis perniagaan. Akhir sekali, kita juga telah melaksanakan program lawatan integrasi antara KRT Semenanjung melibatkan Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan supaya kepelbagaian adat resam dan budaya dapat dihayati dan difahami dengan lebih mendalam. Itu saja. Sekian, terima kasih. Datuk Seri, boleh satu soalan tambahan dari saya? Ya. Terima kasih Datuk Seri. Sebab semalam waktu lunch tak dapat tanya, jadi hari ini nak kena tanya juga. Saya bersetuju dengan kenyataan Yang Berhormat Timbalan Menteri tentang bahawa rukun tetangga ini sebagai barisan hadapan dalam memupuk semangat perpaduan dan jurang persefahaman antara komuniti majmuk di Malaysia. Bila saya dengar kenyataan program-program yang dijalankan, soalan saya ringkas je Datuk Seri Yang Di-Pertua, iaitu dalam plan strategik yang dibentangkan oleh yang sedang disediakan oleh Kementerian Perpaduan sekarang ini, ada atau tidak program dalam bentuk literasi kenegaraan melalui rukun tetangga ini supaya rakyat di peringkat akar umbi ini lebih celik tentang constitutional right dengan izin dan lebih literated, lebih celik dan ada pencerahan tentang isu kenegaraan. Terima kasih. Saya rasa dari elementary-nya kita perlu mula dengan perpaduan. Kalau kita beransur kepada kenegaraan dan perlembagaan, mungkin kena ada sasaran yang kena. Kalau tidak, takut salah-salah, pendidikan itu dijadikan konflik dan pula menjadi pencaturan antara satu sama lain, apakah interpretasi ataupun terjemahan peruntukan perlembagaan, kerana ia memerlukan keintelektuan yang lebih. Jadi maka amalan dan nilai-nilai perpaduan ini perlu kita jadikan kerap lebih-lebih lagi di peringkat akar umbi, pada asasnya tolak ansur, keprihatinan, hormat menghormati dan sebagainya. Saya rasa itu teras-teras yang perlu kita asaskan dulu. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri T. Langka, Menteri Perpaduan. Dan sekarang kita pergi kepada soalan Yang Berhormat Senator Puan Rita Sarimah Anak Patrick Insol. Dipersilakan. Terima kasih Datuk Seri Tuan Yang Di-Pertua. Soalan saya adalah nombor 10. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB giat menjalankan kajian penyelidikan dan pembangunan R&D secara berterusan bagi menghasilkan bahan tanaman yang berkualiti dan berhasil tinggi yang dapat menyumbang ke arah peningkatan produktiviti sawit negara. Statistik MPOB menunjukkan sejak tahun 2016 hingga 2019, hasil bawah tandan segar BTS di Malaysia masih pada julat 15.9 hingga 17.2 tan per hektar per tahun, dengan purata hasil minyak berada pada julat 3.21 hingga 3.47 tan per hektar per tahun. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, kajian biak baka bagi menghasilkan sesuatu baka sawit mengambil masa antara 10 hingga 20 tahun, iaitu 1 hingga 2 kitaran hidup bagi memperoleh data dan keputusan yang komprehensif. Antara hasil kajian bahan tanaman sawit terkini daripada MPOB adalah CPS 1.1 yang mempunyai ciri unggul pokok renek, iaitu kadar pertambahan ketinggian tahunan kurang daripada 40 cm per tahun.
Baka ini adalah 20% hingga 25% lebih rendah daripada baka di kali P, iaitu kacukan lurah time fesifera, semasa yang dapat memudahkan proses penuaian. Manakala dari segi hasil, baka ini mampu mencapai pengeluaran BTS 35 tan per hektar per tahun dan kadar perahan minyak sehingga 27% dengan hasil minyak sekitar 8 tan per hektar per tahun. Skala pengeluaran dan penanaman bahan tanaman ini masih di peringkat awal dengan kapasiti pengeluaran 50,000 biji benih setahun. Sekitar 80% daripada pengeluaran biji benih adalah untuk kegunaan MPOB sendiri bagi perdagangan komersial dan penyelidikan, manakala bakinya adalah untuk pasaran tempatan, terutamanya pekebun kecil. Keluasan tanaman baka PS 1.1 sehingga kini adalah sekitar 70 hektar, merangkumi penanaman di kawasan ladang, usahawan MPOB dan industri. Dijangkakan keluasan tanaman akan meningkat dalam beberapa tahun ini. Selain biak baka sawit, MPOB juga memperkomersialkan bahan tanaman klon. Antara bahan tanaman sawit klon yang telah dibangunkan dan dikomersialkan oleh MPOB adalah Clonal Palm Series 1, Clonal Palm Series 2 dan Clonal Palm Series 3. Baka siri CPS ini mampu mengeluarkan kira-kira 10% hingga 15% lebih hasil berbanding baka D by P dengan pelaksanaan amalan pertanian baik dan persekitaran yang bersesuaian. Sehingga kini kawasan seluas 312 hektar telah ditanam dengan bahan tanaman klon tersebut. MPOB sentiasa bekerjasama dengan industri dan membangunkan sesuatu bahan tanaman baharu, khususnya dalam peringkat kajian di lapangan kerana kekangan kapasiti makmal, penggunaan klon dan keluasan ladang yang terhad. Selain itu, baka klon sawit juga boleh didapati dari makmal komersial. Hasil-hasil kajian bahan tanaman baharu yang dijalankan oleh MPOB tersebut akan dikongsi bersama para penanam sawit melalui program usahawan antara usaha antara agensi serta melalui seminar pemindahan teknologi. Sekian, terima kasih. Terima kasih YB. Tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya adalah demi memanfaatkan sepenuhnya hasil kajian MPOB berkaitan bahan penanaman sawit yang berkualiti, adakah kementerian akan mensyaratkan supaya semua pengusaha tapak semayan menggunakan bahan penanaman tersebut? Dan sama ada bahan penanaman tersebut akan dibekalkan melalui skim bantuan tanaman baru khususnya kepada kumpulan sasaran B40. Terima kasih. Terima kasih, Wabi. Terima kasih, Your Mat Senator. Untuk maklumat yang berhormat, sebenarnya kementerian memang sentiasa melalui MPOB mengambil angka yang proaktif. Jadi salah satu ialah yang dikatakan penanaman sawit baru ini. Untuk maklumat yang berhormat, bahan tanaman klon ini berpotensi menghasilkan buah tanam segar melebihi 30 tan. Kalau secara bandingan tadi saya dah maklumkan bahawa pada ketika ini di kali P ni hanya lebih kurang 17 tan untuk buah tanam segar. Jadi kementerian melalui MPOB telah berjaya mengkaji menyelidik dapat bahan tanaman klon ni dengan dapat hasil yang lebih, dan selain daripada itu hasil minyak juga. Kalau tadi saya tegaskan 3.5 tan per hektar per tahun untuk di kali P itu, tapi bagi klon baru ni PS 1.1 dengan CPS ni memang dia memang dapat meningkatkan minyak hasil lebih kurang 8 hingga 10 tan. Jadi bagi kementerian kita akan bekalkanlah secara peringkat-peringkat untuk digunakan oleh pekebun kecil, sebab ini penting
kalau klon ni atau penanam sawit baru ini ia dapat meningkatkan produktiviti, secara tidak langsung dia akan meningkatkan pendapatan terutama kepada B40 ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih YB Datuk Seri. Maaf Tuan Yang Bertua, soalan saya yang pertama yang berhormat Timbalan Menteri, adakah kementerian ataupun MPOB mensyaratkan supaya semua pengusaha tapak semayan menggunakan bahan tanaman hasil kajian MPOB? Saya rasa itu belum dijawab lagi. Terima kasih. Ya Mat, kementerian memang sebab itulah membuat kajian penyelidikan untuk dapatkan bakal yang baik untuk dapat hasil produktif yang tinggi. Itu satu galakan. Tapi selepas dapat kajian nanti ataupun bakal ini sawit yang lebih mampan, maka akan diperkenalkan dan kita akan menggalakkanlah terutama melalui tapak semayan untuk digunakan untuk tanam semula bagi pekebun-pekebun kecil. Baik YB ya. Terima kasih YB. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wee Chek Sing. Terima kasih banyak. Dan sekarang saya alih kepada Yang Berhormat Tuan Bala Subramaniam Naciapan. Terima kasih Datuk Seri Tuan Yang Bertua. Soalan saya nombor 11. Terima kasih Datuk Seri Timbalan Yang Bertua. Terima kasih YB Senator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk maklumat Yang Berhormat Senator, susulan penularan wabak COVID-19 dan bagi memberi ruang kepada rakyat untuk membuat persediaan, aktiviti penguatkuasaan dasar kerusi keselamatan kanak-kanak atau Child Restraint System CRS dengan izin akan terus dilaksanakan melalui pendekatan berdasarkan pendidikan, advokasi dan pemberian nasihat. Pakar dan pertubuhan berkaitan keselamatan jalan raya di seluruh dunia telah memperakui akan kepentingan dan kebaikan penggunaan CRS dalam mengurangkan risiko kecederaan atau kematian yang mungkin dialami oleh kanak-kanak di dalam suatu kemalangan. Berdasarkan kajian, kanak-kanak berumur di antara 2 hingga 5 tahun yang menggunakan tali pinggang keledas dewasa akan mempunyai risiko lebih 3 kali ganda untuk mengalami kecederaan serius dan lebih daripada 4 kali ganda cenderung mengalami kecederaan kepala yang serius berbanding dengan kanak-kanak yang menggunakan CRS. Sejak peraturan ini diperkenalkan, daripada kajian yang dijalankan, terdapat bukti yang jelas menunjukkan peningkatan kesedaran ibu bapa dengan peningkatan kadar penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak sebanyak 6%, iaitu daripada 38% pada tahun 2019 kepada 44% pada tahun 2020 ini. Tujuan utama kementerian mewajibkan peraturan penggunaan CRS ini adalah atas dasar kepentingan, keselamatan dan kebajikan kanak-kanak yang menaiki kenderaan. Ianya bukanlah bertujuan untuk mengenakan penalti, saman mahupun menyusahkan orang ramai. Orang ramai perlu memberi perhatian kepada perkara ini bagi mengelakkan penyesalan di kemudian hari sekiranya ditimpa kemalangan. Peraturan yang diperkenalkan adalah bertujuan untuk mengubah minda dan sikap orang ramai secara berperingkat untuk menyedari akan kepentingan penggunaan CRS bagi menjamin keselamatan anak-anak mereka. Buat masa ini, pemakaian CRS hanya diwajibkan kepada kenderaan persendirian sahaja. Selain itu, pengecualian turut diberikan kepada mereka yang mempunyai ahli keluarga yang besar yang tidak membolehkan peralatan CRS dipasang dengan sempurna di dalam kenderaan tersebut. Kerajaan amat prihatin dengan kos pembelian peralatan CRS yang dihadapi oleh ibu bapa. Kerajaan juga sedar bahawa wujudnya kekangan untuk memperluaskan pelaksanaan peraturan CRS kepada kenderaan perkhidmatan awam seperti bas henti-henti, bas ekspres, teksi dan kenderaan e-hailing di atas faktor praktikalitinya. Sebagai contoh, peralatan CRS mungkin tidak sesuai untuk dipasang di atas tempat duduk di dalam bas. Juga kekangan menyediakan peralatan CRS yang bersesuaian untuk satu kanak-kanak oleh perkhidmatan teksi atau e-hailing mengambil kira saiz kanak-kanak yang berbeza-beza. Kementerian telah mengarahkan MYROS untuk mengadakan perbincangan terperinci dengan pihak Persatuan Pengeluar
dan penjual kenderaan serta pihak pembuat dan pengimport CRS ke arah mengurangkan kos jualan CRS. Bagi perkhidmatan teksi dan e-hailing, penggunaan CRS adalah digalakkan. Penyediaan perkhidmatan adalah digalakkan untuk menyediakan CRS universal dengan izin bagi penggunaan pelanggan. Bagi meningkatkan tahap keselamatan penumpang di dalam bas ekspres, kerajaan juga telah mewajibkan peraturan pemasangan tali pinggang keledar di dalam semua bas ekspres bagi bas binaan baru bermula tahun 2020. Kementerian juga telah berbincang dengan pelbagai pihak berkepentingan mengenai pendekatan terbaik mengenai pelaksanaan dasar CRS. Umumnya semua berpandangan bahawa pihak Kementerian Pengangkutan perlu berbalik kepada prinsip asal, yakni back to basic, iaitu seat belt dan CRS dengan izin dalam isu keselamatan melibatkan penumpang dan kanak-kanak di dalam sesuatu kenderaan. Antara lain, kementerian akan merangka cara penyelesaian jangka panjang yang dapat melindungi tahap keselamatan kanak-kanak tanpa membebankan rakyat, khususnya ibu bapa. Kementerian akan terus meneliti maklum balas daripada orang ramai mengenai piawaian berat, tinggi dan umur kanak-kanak yang perlu menggunakan CRS agar ianya terus setara dan relevan dengan standard keselamatan yang diterima pakai di peringkat antarabangsa. Untuk mengakhiri jawapan saya, Datuk Seri, saya nak berpantun sikit hari penghabisan hari ini. Tali pinggang keledar depan belakang sekarang sudah dipasang. Masih banyak tak mahu pakai. Ditegur penguatkuasa, janganlah bising. Sekarang CRS digalak dipasang. Harapan kita kedua-duanya akan dipakai. Bila diberi amaran, janganlah pula marah berdesing. Sekian, terima kasih. Terima kasihlah. Saya faham. Terima kasih. Terima kasih. Sila tambahan. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Soalan tambahan saya, apakah kerajaan tidak berhasrat untuk mewajibkan supaya setiap pengeluar kereta di Malaysia menyediakan CRS menjadi pakej kepada pembeli sebagai salah satu aksesori semasa membuat pembelian kereta? Sila, Wabi. Terima kasih, Wabi Senator. Yang sebenarnya itu adalah antara perbincangan yang sedang difikir-fikirkan, termasuklah berjualan pakej bukan hanya dalam kereta, malahan hospital pun difikirkan sekarang ini untuk bayi yang baru lahir, sebagaimana amalan di negara-negara maju. Apabila anak baru lahir, hospital juga kena sediakan CRS, sama ada sewa ataupun dalam bentuk apa, untuk memastikan anak yang balik ke rumah yang baru lahir juga dikenalkan untuk pakai CRS dalam kereta. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Haji Hasbi bin Haji Habibullah, Timbalan Menteri kita, Timbalan Menteri Pengangkutan. Terima kasih atas jawapan yang baik dan kami dengar, ya. Dan sekarang bagi jawapan lisan kita selesaikan. Kita minta susun part kedua pula. Silakan. Menteri tunggu. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR7 2020, Rang Undang-Undang Majlis Keselamatan Negara Pindaan 2020, bacaan kali yang kedua. Dipersilakan YB Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Majlis Keselamatan Negara 2016 dibacakan kali yang kedua sekarang. Tuan Yang Dipertua, alhamdulillah, kita bersyukur negara dalam keadaan selamat dan terkawal. Walau bagaimanapun, negara sentiasa bersedia untuk menghadapi pelbagai ancaman keselamatan yang dinamik dari semasa ke semasa. Mekanisme pengurusan keselamatan negara perlu dikemaskinikan bagi menghadapi ancaman keselamatan tersebut. Sebagaimana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, bahawa Akta Keselamatan Negara 2016
iaitu Akta 776 telah diluluskan oleh Dewan Rakyat pada 3 Disember 2015 dan diluluskan oleh Dewan Negara pada 22 Disember 2015. Sembah taklimat kepada Majlis Raja-Raja telah diadakan sebanyak 2 kali, iaitu pada 16 Februari 2016 dan 10 Mei 2016. Akta 776 kemudiannya telah disiarkan dalam warta pada 7 Jun 2016 di bawah perkara 66/4A Perlembagaan Persekutuan dan berkuat kuasa pada 1 Ogos 2016. Akta 776 digubal berdasarkan objektif seperti berikut. Yang pertama, untuk menubuhkan Majlis Keselamatan Negara secara perundangan susulan pemansuhan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 1971 dan Akta Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 1979 pada tahun 2011 yang menjadi punca kuasa Majlis Keselamatan Negara sebelum ini. Untuk mengisytiharkan kawasan keselamatan. Tujuan yang kedua ialah untuk mengisytiharkan kawasan keselamatan, iaitu bukan proklamasi darurat, apabila wujud ancaman yang serius terhadap keselamatan negara. Objektif yang ketiga ialah untuk mengenakan kewajipan terhadap entiti kerajaan supaya berkongsi maklumat atau risikan mengenai keselamatan negara. Dan yang keempat adalah untuk mewujudkan mekanisme tindak balas segera dan bersepadu apabila berlaku ancaman serius terhadap keselamatan negara. Berdasarkan kepada janji 27 Manifesto Kerajaan Pakatan Harapan adalah untuk memansuhkan undang-undang tertentu yang juga meliputi Akta 776. Walau bagaimanapun, kerajaan PH pada ketika itu memutuskan untuk mengekalkan Akta 776 dengan pindaan yang diluluskan oleh Jemaah Menteri pada ketika itu. Susulan itu, bacaan pertama RUU Majlis Keselamatan Negara Pindaan 2019, RUU Pindaan 2019 telah dibuat di Dewan Rakyat pada 9 April 2019, namun pada 10 Julai 2019 RUU Pindaan 2019 telah ditarik balik. Kronologi pindaan Akta 776 semasa tempoh Kerajaan Perikatan Nasional yang tadi dibentangkan adalah kronologi pindaan Akta 776 semasa tempoh Kerajaan Pakatan Harapan. Semasa tempoh Kerajaan Perikatan Nasional, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 4 Jun 2020 dan 10 Jun 2020 telah bersetuju supaya RUU Majlis Keselamatan Negara Pindaan 2020 memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan kawasan keselamatan atas nasihat Majlis Keselamatan Negara. Segera dibentangkan dalam mesyuarat Yang Muhammad. Sekejap ya. Ya. Yang Ketua, saya mohon untuk mengulang sedikit ayat yang tadi. Ayat tergantung ya? Tergantung. Tergantung, sila. Sila. Bagi kronologi pindaan Akta 776 semasa tempoh Kerajaan Perikatan Nasional, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 4 Jun 2020 dan 10 Jun 2020 telah bersetuju supaya RUU Majlis Keselamatan Negara Pindaan 2020 memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan kawasan keselamatan
atas nasihat Majlis Keselamatan Negara segera dibentang dalam mesyuarat Jemaah Menteri dan seterusnya di mesyuarat kedua penggal ketiga Parlimen ke-14. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 7 Ogos 2020 telah meluluskan cadangan pindaan akta ini. Tuan Yang di-Pertua, RUU Majlis Keselamatan Negara Pindaan 2020 adalah bertujuan yang pertama untuk meminda peruntukan berhubung dengan kuasa untuk mengisytiharkan kawasan keselamatan dengan memberi kuasa tersebut kepada Yang di-Pertuan Agong. Susulan itu, pindaan kepada Seksyen 18 Akta 776 tidak akan menjejaskan peranan majlis sebagai penasihat dalam pengisytiharan mana-mana kawasan keselamatan. Tujuan yang kedua adalah untuk memperkemaskan dan memperkukuhkan keanggotaan majlis. Manakala tujuan yang ketiga adalah untuk memperuntukkan kuasa kepada pengarah operasi untuk meminta apa-apa maklumat dan risikan daripada mana-mana individu atau entiti selain entiti kerajaan. Tujuan yang keempat adalah untuk meningkatkan penalti bagi kesalahan melanggar obligasi kerahsiaan maklumat yang berhubung dengan hal ehwal majlis. Tujuan yang kelima adalah untuk memastikan kuasa membuat peraturan-peraturan di bawah ini tidak terletak pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sahaja, tetapi sebaliknya adalah hasil keputusan bersama musyawarah majlis. Dan yang keenam, untuk memasukkan peruntukan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh mana-mana orang yang merupakan suatu syarikat, perkongsian liability terhad, firma, pertubuhan atau mana-mana kumpulan orang serta tanggungan seseorang bagi apa-apa perbuatan oleh pekerja, ejen dan pekerja ejen orang itu. Tuan Yang di-Pertua, Rang Undang-Undang Majlis Keselamatan Negara Pindaan 2020 adalah signifikan bagi memastikan Majlis Keselamatan Negara terus melaksanakan fungsinya untuk memastikan tadbir urus keselamatan negara dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan bagi tujuan keselamatan, keamanan dan kemakmuran Persekutuan Malaysia. Cadangan pindaan ini juga bagi menambah baik Akta 776 antara lain berhubung kuasa pengarah operasi untuk meminta daripada mana-mana individu atau mana-mana entiti selain entiti kerajaan apa-apa maklumat atau risikan dalam milikannya. Seterusnya, ia menunjukkan bahawa kerajaan mengambil berat dan komited bagi memastikan ancaman keselamatan negara dapat ditangani dengan lebih cepat, cekap, efisien dan bertindak mengambil langkah-langkah perlu bagi menjamin perkongsian maklumat perisikan dan tindak balas segera secara bersepadu oleh pasukan keselamatan ke atas sesuatu insiden ancaman keselamatan negara. Tuan Yang di-Pertua, Rang Undang-Undang Majlis Keselamatan Negara Pindaan 2020 ini yang dicadangkan keseluruhannya mengandungi 9 fasal seperti yang berikut. Yang pertama, fasal 1 mengandungi tajuk ringkas akta yang dicadangkan. Fasal 2 bertujuan untuk meminda Seksyen 2 Akta 776 dalam takrif kawasan keselamatan berbangkit daripada pindaan yang dicadangkan dalam fasal 5. Fasal yang ketiga bertujuan untuk meminda Seksyen 6 Akta 776 untuk mengeluarkan timbalan Perdana Menteri sebagai timbalan pengerusi majlis daripada keanggotaan majlis dan untuk memberi pengerusi majlis kuasa untuk melantik seseorang timbalan pengerusi dalam kalangan anggota majlis yang lain. Ini adalah untuk mengukuhkan lagi keanggotaan majlis.
Manakala fasa keempat bertujuan untuk meminda Seksyen 8 Akta 776 berbangkit daripada pindaan yang dicadangkan dalam fasal yang ketiga. Manakala fasal kelima bertujuan untuk meminda Seksyen 18 Akta 776 untuk memperuntukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong boleh atas nasihat majlis mengisytiharkan mana-mana kawasan dalam Malaysia sebagai kawasan keselamatan. Fasal yang ke-6 bertujuan untuk meminda Seksyen 21 untuk mengadakan peruntukan mengenai kuasa pengarah operasi untuk meminta daripada mana-mana individu atau mana-mana entiti selain entiti kerajaan apa-apa maklumat atau risikan dalam milikannya. Peruntukan ini menggariskan kewajipan mana-mana individu atau entiti selain entiti kerajaan untuk mematuhi permintaan pengarah operasi kuasa pengarah operasi. Kuasa pengarah operasi ini hendaklah dijalankan demi kepentingan keselamatan negara dan berhubung dengan suatu kawasan keselamatan. Mana-mana individu atau entiti selain entiti kerajaan yang tidak mematuhi permintaan oleh pengarah operasi adalah melakukan suatu kesalahan di bawah Akta 776. Seterusnya dalam fasal yang ketujuh bertujuan untuk meminda Seksyen 37 Akta 776 untuk menaikkan tempoh pemenjaraan bagi kesalahan di bawah seksyen ini daripada 2 tahun kepada 5 tahun. Manakala fasal yang ke-8 bertujuan untuk meminda Seksyen 42 Akta 776 untuk membolehkan majlis membuat peraturan-peraturan di bawah Akta 776 dan bagi fasal yang ke-9 bertujuan untuk memasukkan ke dalam Akta 776 Seksyen baharu 42A yang mengandungi peruntukan yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh mana-mana orang yang merupakan suatu syarikat, perkongsian liability terhad, firma, pertubuhan atau kumpulan orang yang lain, dan Seksyen baharu 42B yang mengandungi peruntukan yang berhubungan dengan tanggungan seseorang bagi apa-apa perbuatan, peninggalan, pengabaian atau keingkaran oleh pekerja orang itu, ejen orang itu atau pekerja ejen orang itu. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Siapa yang menyokong? Dan Yang di-Pertua, saya pohon untuk menyokong. Baiklah. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Majlis Keselamatan Negara 2016 dibacakan kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Tan Sri Yang di-Pertua, saya bangun untuk membahas rang undang-undang Akta Majlis Keselamatan Negara Pindaan 2020. Cadangan pindaan terhadap Akta MKN 2016 berkenaan, terutamanya berkenaan dengan kawasan keselamatan dan kuasa pengisytiharan kawasan keselamatan yang sekarang ini dicadangkan untuk diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong dan bukan lagi kepada Perdana Menteri adalah langkah yang wajar dan disokongi oleh kita semua. Pindaan ini merupakan pendirian asal pihak kami pada tahun 2015 apabila akta asal dibentang ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Ketiga itu pendirian kami ialah Perdana Menteri tidak sepatutnya diberikan kuasa tunggal untuk mengisytiharkan kawasan keselamatan. Kerajaan Barisan Nasional terdahulu meluluskan Akta MKN 2016 tanpa perkenaan diraja sebenarnya adalah tindakan yang tidak wajar. Saya seterusnya nak bincangkan peranan Majlis Keselamatan Negara dan saya harap
perbincangan saya boleh dianggap sebagai satu perbincangan bipartisan dan saya juga harap semangat bipartisan ini boleh jadikan semangat yang kita kekalkan apabila kita membicarakan isu-isu pertahanan dan keselamatan negara. Saya harap pindahan ini menjadi satu landasan untuk menerajui beberapa pembaharuan lain, terutamanya ialah untuk Majlis Keselamatan Negara sebagai bukan saja satu sekretariat tetapi satu badan yang mengartikulasikan dasar dan strategi keselamatan negara serta menyelaraskan aktiviti-aktiviti badan keselamatan mengikuti strategi ini. Setakat ini, walaupun Majlis Keselamatan Negara adalah institusi yang sangat penting, tetapi Pertanyaan bagi jawab lisan hari ini berakhir pada soalan ke-11 yang diajukan oleh Senator Bala Subramaniam Nachiappan yang meminta Menteri Pengangkutan menyatakan sejauh mana pelaksanaan penggunaan kerusi keselamatan kereta kanak-kanak CRS dilaksanakan di Malaysia dan apakah usaha kerajaan untuk memastikan harga CRS dapat diberikan subsidi kepada rakyat. Baik, selain itu, antara soalan yang telah pun dijawab pada persidangan hari ini termasuklah cadangan membina parkir bawah tanah khususnya melibatkan kediaman flat di Ibu Negara kini sedang dalam peringkat kajian. Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Santara Kumar berkata, pembinaan berkenaan perlu mengambil kira tahap kecerunan dan masalah banjir yang mungkin akan dihadapi sekiranya ia dilaksana. Baik, bagi langkah jangka panjang pula, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL akan mengkaji perancangan dan keperluan lebih banyak tempat letak kereta bertingkat di sekitar kediaman bertingkat akan dibina. Kriteria dalam memilih kompleks letak kereta bertingkat adalah wujud keperluan yang tinggi dan terdapat tapak yang berdekatan serta sesuai dengan PPR dan Perumahan Rakyat PA termasuklah milikan tanah. Ke arah itu, keutamaan akan diberikan kepada tanah milik Datuk Bandar. Baik, Kementerian Dalam Negeri bercadang menggubal serta menambah baik undang-undang berkaitan judi sedia ada bagi memastikan undang-undang ini relevan dengan perubahan modus operandi sindiket perjudian ini, terutamanya perjudian atas talian. Pihak kementerian juga turut dilibatkan di dalam kajian undang-undang berkaitan perjudian yang sedang dijalankan oleh Kementerian Kewangan untuk ditambah baik supaya sentiasa selaras dengan perkembangan semasa. Baik, bagi meningkatkan liputan dan kualiti perkhidmatan di Sarawak, sebanyak 31 menara baharu sedang dalam peringkat pelaksanaan bagi penyediaan perkhidmatan jalur lebar mudah alih 4G. Semua menara ini dijangka siap dan beroperasi secara berperingkat bermula suku pertama 2020. Dalam pada itu, hanya 10% daripada 300 pakar kardiologi di Malaysia berkhidmat di Hospital Kementerian Kesihatan KKM, manakala selebihnya memberikan perkhidmatan di hospital swasta dan hospital universiti. Timbalan Menteri Kesihatan 2, Datuk Aaron Agor Dagang menjelaskan, perkara berkenaan merupakan cabaran bagi kementerian kerana kebanyakan pakar memilih untuk meletak jawatan dan berkhidmat di hospital swasta. Beliau berpendapat gaji lebih besar yang ditawarkan menjadi salah satu sebab mereka bekerja di hospital berkenaan. Baik, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Had Ehwal Pengguna sedia maklum bahawa kesan dan kadar inflasi yang tinggi akan memberikan impak negatif kepada pengguna di Malaysia, terutamanya apabila masalah inflasi ini menyumbang kepada kenaikan harga barangan. Sehubungan itu, bagi memastikan kenaikan harga dapat diminimalkan, pihak kementerian sentiasa proaktif dalam menjalankan pemantauan aktiviti manipulasi harga. Baik, bagi anda yang ingin terus mengikuti persidangan Dewan Negara, anda juga boleh melayari laman sawang myclick.rtm.gov.my atau menerusi aplikasi di RTM Mobile. Baik, untuk mengetahui anda juga, pada hari ini merupakan persidangan Dewan Negara yang terakhir bagi mesyuarat kali ini. Baik, sekian langsung dari Parlimen, saya Syamira Sufri, salam hormat.